Hai, Assalamualaikum. Bersama saya, Cikgu Siti Mariam daripada SMK Seri Rahmat, merupakan guru bimbingan dan kaunseling. So, hari ini cikgu bersama anak-anak murid cikgu untuk berkongsikan perspektif, pandangan dan juga tips berkenaan dengan cabaran dan inisiatif mereka untuk menduduki peperiksaan SPM tidak lama lagi. Sebelum kita mulakan, apa kata kita kongsikan dulu ataupun perkenalkan diri mereka dulu untuk pengetahuan anda semua. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Sharifah Nufaisha binti Syed Husin. Hai, saya Sashi Warman, anak lelaki Sewa Bermal. Boleh panggil saya Sashi. Hai, saya Kimberly Amber. Boleh panggil saya Kim. Kami berada di tingkatan 5, bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Rahmat. Okey, untuk pandangan anda semua, bermula pada tahun 2020, negara kita telah menghadapi satu krisis pandemik COVID-19 yang menyebabkan memberi kesan kepada sektor pendidikan terutamanya. Oleh itu, anak-anak murid cikgu ni tidak dapat bersekolah seperti biasa dan perlu mengikuti sesi pembelajaran daripada rumah. Jadi dekat sini Kimberly, Sashi dengan Farisha, cikgu nak awak kongsikan apa cabaran utama sewaktu pembelajaran daripada rumah. Silakan Kimberly. Okey, cabaran saya belajar dari rumah ialah ada gangguan dari ahli keluarga. Macam diorang buat bising kat rumah, lepas tu saya tak boleh fokus. And then yang kedua ialah suasana yang tidak kondusif. Time saya belajar online tu nanti ada bunyi lori datang buat bising, saya tak boleh fokus. Lepas tu saya terpaksa pandang handphone screen tu lama sangat, so boleh menyebabkan mata saya sakit juga kat rumah. Ya, betul-betul. Biasanya kalau kita pandang komputer ataupun skrin telefon terlalu lama kan, memang akan efek pada penglihatan kita dan juga kadang-kadang macam cikgu sendiri pun akan rasa sakit kepala, betul tak? Okey, Sashi pula macam mana cabaran awak? Cabaran saya belajar dekat rumah tu adalah sebagai anak sulung, ada banyak tanggungjawab saya kena buat. Contohnya kena bawa mak saya pergi beli barang lah, itulah. So bila saya tengah belajar tu, mak saya datang, Sashi jom pergi beli barang. So saya kena macam ada masalah lah dekat ahli keluarga tu. So cabaran yang kedua adalah internet. Kadang-kadang internet slow, kadang-kadang internet okey. Dan masa buat Google Meet tu, kadang-kadang tak dapat join sebab internet dekat tempat saya tu macam slow. Itu je lah. Biasalah ni sebab kita pun tak pernah gunakan data internet sebelum ni kan, sebanyak sekarang ni kan. Farisha macam mana? Okey, saya pula macam saya cakap tadi, internet dalam kalangan pelajar memang banyak guna internet kan, sebab main phone, and then memang kuranglah data saya untuk guna PDPR. Lagipun Google Meet kita guna sekarang ni banyak menggunakan internet. Okey, seterusnya cabaran saya kedua adalah kebekasanan untuk dapatkan apa yang kita dapat belajar. Means macam Google Meet, kalau kita jumpa kat sekolah face to face, kita faham. Apa yang kita tak faham, kita boleh on the spot tanya cikgu. And bila dekat Google Meet, kadang-kadang macam kalau line tu tersangkut, and then kita macam nak cakap dengan cikgu pun, cikgu kurang jelas apa yang kita kurang faham. Okey, yang lagi satu, macam Kim cakap tadi lah, pasal family. Saya punya family, saya ada masalah untuk menjaga nenek saya. Jadi saya tak ada masa yang terluang untuk, kadang-kadang saya selalu skip kelas saya pun sebab ni lah. Ada kena jaga adik, kena jaga nenek. Jadi itulah cabaran saya sepanjang PKP yang telah berlaku sekarang. Okey, so untuk rumusan biasanya cabaran PDPR ni, saya rasa di kalangan anak-anak murid dan juga cikgu, kita menghadapi masalah yang sama sebab kita berada di rumah, kebanyakan ahli keluarga berada bersama-sama. Disebabkan kehadiran fizikal kita berada di situ, membuatkan orang sekeliling kita kurang faham ataupun kurang jelas tanggungjawab kita sebagai murid. Sama juga cikgu, bila cikgu buat PDPR, anak cikgu pun time tu lah nak makan nasi kan. So cikgu sangat faham lah. Okey, cabarannya yang kedua, cabaran yang paling terkesan adalah penggunaan internet. Sebab tak dinafikan, kos juga akan menjadi semakin tinggi disebabkan keperluan data internet yang perlu dikorbankan oleh ibu bapa untuk disediakan kepada pelajar-pelajar lah di sekolah. Okey, baik. Yang kedua, sepanjang PDPR sebelum sekolah bermula, cikgu nak juga kamu kongsikan macam mana kamu menguruskan masa untuk kamu meneruskan sesi PDPR.
Silakan Farisha. Okey, saya menguruskan masa untuk program PDPR ni. Saya punya hari-hari di rumah, saya akan siapkan tempat peralatan untuk belajar dahulu. So kalau macam 10 minit lagi nak masuk kelas, kita settlekan contohnya kalau kita pakai laptop, kita kena ada kerja-kerja yang cikgu bagi nota-nota tu, sediakan dulu semua. Nanti waktu belajar tu tak adalah macam terlalu macam hulu gila nak ambil itu tertinggal, ini tertinggal. Jadi kita boleh concentrate dekat PDPR yang kita tengah jalani sekarang tu. Okey. Kimberly macam mana pula? Cara saya menguruskan masa ialah saya rehat yang secukupnya. Lepas tu kalau macam contoh kan, kita tidur lambat, lepas tu nanti kita macam nanti keesokan paginya nanti terlambat bangun. So kita kena tidur yang secukupnya lah. Okey. Sunshine? Cara saya mengurus masa adalah sebelum saya nak join, contohnya kelas saya pada pukul 10 pagi tu, sebelum pukul 10 pagi tu saya bangun awal, siapkan kerja-kerja dekat rumah. Contohnya macam mak saya nak pergi mana-mana ke, saya akan bawa sebelum pukul 10 tu. So pukul 10 tu saya dapat masuk ke kelas. Selain itu saya ada buat jadual, so saya ikut jadual tu. Macam pukul 10 hingga pukul 11 tu ada kelas sekolah, saya akan join. So saya ikut jadual tu. So masa saya tersusun lah, macam pukul 1 ni saya kena buat ni, pukul 2 saya kena buat ni. So saya dapat meluangkan masa dengan baik lah. So saya tak buat pembaziran masa, buat aktiviti yang berfaedah lah. Okey, tips untuk kamu juga, untuk murid-murid yang melaksanakan, sebab kamu yang beruntung dapat kembali ke sekolah, tapi masih lagi ramai murid-murid berada di sekolah rendah, berada di tingkatan 1 hingga tingkatan 4 masih lagi menjalani sesi PDPR. Jadi cikgu pun nak kongsikan tips juga. Nak menguruskan masa dengan baik, iaitu gunakanlah jadual waktu yang ada di sekolah. Kamu cuba praktiskan di rumah. Bangun ikut masa macam mana kamu datang ke sekolah. Jadi bila sekolah kita bangun awal kan, buat juga perkara yang sama di rumah. Yang keduanya, macam Kimberly cakap, uruskan masa tidur dengan baik, sebab tidak dinafikan semasa PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, kebanyakan seluruh jumlah kapasiti murid di Malaysia ni masa tidurnya agak terlebih sedikit. Akan memberi kesan untuk awal bangun pagi nanti. Okey, baik. Alhamdulillah bagi tahun 2021 kita bersyukur sangat-sangat, gembira sangat-sangat disebabkan kita dapat bersekolah semula, terutamanya bagi pelajar tingkatan 5 yang akan menduduki peperiksaan SPM. Okey. Jadi disebabkan pandemik pada masa itu, pandemik COVID-19 pada masa itu agak tinggi sebenarnya kes di negara kita. Kebimbangan dan kerisauan adalah satu emosi yang boleh mengganggu rasa tidak yakin diri untuk hadir ke sekolah. Jadi ketakutan ini adalah satu norma yang biasa, sebab kita biasanya tinggal di dalam rumah untuk menjaga kawalan pergerakan, tapi kali ini dalam kes yang banyak kita perlu keluar rumah untuk bekerja dan juga belajar di sekolah. Jadi cikgu nak tanya jugalah mungkin pada Sashi dulu, macam mana awak atasi takutkan COVID-19 tu untuk hadir ke sekolah? Ada tak awak rasa takut dan macam mana awak nak atasi rasa takut tu? Mula-mula tu saya memang rasa takut sebab kes makin meningkat. Lagipun ada banyak kluster dekat tempat sekeliling kita. Banyak kluster di kawasan perumahan saya, so saya rasa sangat takut. Sebab saya ada bagi tahu mak saya juga, takutlah nak pergi sekolah sebab dekat tempat ni ada banyak kes. Tapi mak saya kata jangan takut, pelajaran itu lagi penting. Saya fokus kepada matlamat saya, so lama-lama tu rasa takut tu dah hilang lah, sebab saya rasa pelajaran tu lagi penting lah. Okey. Kimberly macam mana dengan awak? Kalau saya pun first takut juga macam Shashi. Lepas tu and then saya tengoklah sentiasa mengambil tahu berita hari ni dia kes meningkat ke menurun ke. Lepas tu cara saya atasi takut ni, saya kena jaga kebersihan diri lah. Macam guna hand sanitizer, pakai pelitup muka, macam-macam lagi, kena jaga jarak gitu. Macam mana Farisha? Bagi saya pula, bukan saya saja yang takut, family saya juga turut takut pasal kes ni. Sampai dia cakap dengan saya, jangan pergi sekolah dulu, kes dengan tinggi ni. And then saya cakap dengan orang, just think positif. Mungkin memang betul sekarang kita tak tahu virus ni macam mana kan, COVID-19 ni macam mana keadaan kat luar sana. Jadi saya cakap dengan dia,
saya nak capai, saya nak ambil SPM, saya nak belajar sampai saya capai matlamat saya, macam saya cakap, capai matlamat saya untuk saya dapat apa yang saya nak dalam SPM. Jadi always think positif, jangan cakap kalau kita keluar ni kita kena, jangan cakap macam tu. Kita just ambil tiba, memang sekarang negara tengah teruk, and then kita macam okay lah, masa depan kita masih lagi cerah. Okay, so just ambil peluang untuk ni, kita terus bangkit, jangan down. Jadi itulah saya punya cara saya untuk hilangkan rasa takut COVID-19. Betul. Dekat sekolah kita juga memang kita mengamalkan pematuhan panduan keselamatan dan SOP dengan sangat terperinci untuk anak-anak murid kita. Jadi selagi mana awak mematuhi SOP, saya yakin dan percaya kita sama-sama dapat mengelakkan pendebakan COVID-19. Okey, baik. Sepanjang kita berada di sekolah, dalam masa yang sama kita baru saja dapat berita yang sekolah akan ditutup semula bermula 9 Februari 2021 bagi persediaan keselamatan kesihatan calon-calon SPM 2020. Okey. So lepas ni kemungkinan awak akan belajar tanpa bersemuka, okey, dengan cikgu kembali kan. Jadi apakah inisiatif awak yang awak boleh lakukan sebagai persediaan untuk menduduki peperiksaan? Sashi? Macam saya kata tadi, saya ada buat jadual. Lepas saya dapat tahu yang 9 hari bulan ni lah sekolah, saya banyakkan lagi masa saya untuk belajar. Contohnya saya bangun awal dari pukul 4 tu, saya dah start belajar. So saya gunakan masa tu untuk ulang kaji lagi banyaklah pelajaran. Kimberly? Cara saya ialah saya buat soalan sebelum tahun sebelum-sebelumnya. Macam lepas tu kalau buat soalan tahun lepas tu, kita boleh macam memantapkan prestasi kita. Saya juga membuat bahan rujukan macam dari Telegram, YouTube, Google. Lepas, kalau selain tu boleh macam guna bahan yang video yang cikgu dah record untuk kita time gym itu, boleh tengok balik. So macam ada yang topik yang kurang faham tu, boleh macam tengok balik video tu. Buat Farisha? Okay, saya minta bantuan kawan. Walaupun kita tak dapat jumpa bersemuka, kita boleh call, kita boleh buat panggilan untuk, dan contohnya tak faham soalan ni, dan kita boleh buat Gmeet juga dengan diorang. Selain tu saya juga buat nota-nota kendiri. Contoh macam kan 9 hari bulan ni dah tahu je dah kena balik PKP. Jadi sebelum tu kan kita still belajar sebelum 9 bulan ni. Jadi buatlah nota-nota kendiri yang korang rasa boleh jadikan sebagai bahan panduan korang bila tak ada nak tanya kat siapa kan. Itulah saya. Biasanya persediaan untuk peperiksaan SPM ni kita ada lebih kurang 2 minggu sahaja lagi. Persediaan dari segi fizikal, mental, teknikal, emosi sangat-sangat penting Dan biasanya cikgu nampak murid-murid cikgu akan mempertingkatkan waktu belajar lah. Waktu belajar akan dipertingkatkan. Dalam masa yang sama nak juga cikgu pesan, jangan lupa ambil pemakanan yang sihat dan seimbang supaya awak berada dalam keadaan yang sangat sihat, supaya awak mudah untuk menjalani peperiksaan nanti. Okey, baik. Kita dah masuk topik yang terakhir sebelum kita bersurai. Apa kata kita dengarkan dulu kan harapan daripada anak-anak murid cikgu. Apakah harapannya bagi SPM tahun 2020 yang julung-julung kalinya berlaku tidak mengikut jadual yang telah kita rancangkan. Okey, silakan Sashi. Harapan awak. Harapan saya untuk SPM ni adalah saya nak score straight A, sebab saya rasa saya ada banyak masa untuk ulang kaji. Sebab sebelum ni pelajar ada macam 9 bulan je untuk belajar dekat Form 5. Tapi saya ada lebih kurang masa macam 1 tahun 3 bulan. So saya rasa macam, saya yakin saya boleh score dengan baik lah. Ya, itu kelebihan untuk belajar sampai SPM 2020 ni. Maksudnya tempoh pembelajaran adalah lebih panjang, namun dia memberi kesan kepada sejauh mana awak melakukan pembelajaran sendiri. Farisha macam mana? Okey, saya berharap agar pandemik COVID-19 di negara kita ini dapat dibendung dengan segera untuk kita punya pelajar-pelajar yang lain, Form 1, Form 2 dan Form 4, juga sekolah-sekolah rendah. Dan harapan saya untuk SPM, saya harap saya dapat mencapai skor saya yang saya inginkan.
Dan saya harap kawan-kawan saya yang ambil SPM juga jangan patah hati, jangan rasa down untuk kali ini. Kita boleh buat. Okey. Macam mana dengan Kimberly? Macam yang Faisha cakap tu, saya harap COVID-19 ni dapat dibendung. Lepas tu saya harap dalam SPM saya nanti saya dapat keputusan yang cemerlang. And then saya boleh jadi generasi muda yang berguna untuk masa depan nanti. So ada masa depan yang cerah. Okay. So nanti saya harap yang orang akun kat SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan lah. Okey, bagus terima kasih pada harapan-harapan cikgu. Doakan harapan anak murid cikgu ni akan dapat direalisasikan. Seperti cikgu juga, cikgu memang mengharapkan kejayaan anak-anak murid cikgu supaya dapat mendapat peperiksaan SPM ni dapat dilalui dengan cemerlang dan berjalan lancar. Oleh itu, tingkatkan pematuhan SOP di sekolah, tingkatkan kesedaran kendiri dalam menimba ilmu, dan juga tolong pastikan anda menjaga diri anda sentiasa berada di rumah untuk pembelajaran kendiri. Kerana untuk kali ini untuk pengetahuan kamu semua, jika calon peperiksaan SPM didapati positif COVID-19, maka murid tersebut tidak dapat menduduki peperiksaan SPM. Jadi oleh itu sangat-sangat penting untuk kamu betul-betul mematuhi SOP, berada di rumah dan membuat pembelajaran kendiri. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye. Jangan lupa Like, Share, subscribe channel YouTube SMK Siramat ini.